Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Hasnah Turan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya lecturer pendidikan khas di situ dan saya juga mempunyai 2 orang anak yang mengalami autism. Saya buat video hari ini atas permintaan anak buah saya yang katanya ada rakan dan rakan dia tu mempunyai seorang anak yang baru saja didiagnose autism dan rakan dia kata tak mampu nak bawa anak untuk pergi terapi. Jadi saya buat idea ni untuk rakan kepada anak buah saya dan juga kepada ibu bapa di luar sana yang rasa tak mampu untuk bayar terapi. Jadi boleh tak kita buat terapi sendiri di rumah? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh, banyak sangat perkara yang kita boleh buat. Jadi saya akan kongsi idea sini dan idea ni semua mudah-mudah saja ya. Right. Jadi sebelum kita nak fikirkan apa dia yang kita nak buat untuk bantu anak kita, pertama sekali kita kena faham autism tu apa. Autism tu ada 2 kecacatan utama. Kecacatan yang pertama adalah dari segi social interaksi. Social interaksi tu maksudnya mereka susah nak buat kawan, mereka ada dalam dunia dia sendiri. Jadi kita macam kena tarik mereka keluar daripada dunia mereka tu. Dan yang kedua adalah kecacatan dari segi social komunikasi. Ramai dalam kalangan anak-anak autism yang tak boleh bertutur, ataupun kalau bertutur tu kita tak faham, tak jelas apa yang dia cakap, ataupun dia boleh bertutur tetapi pertuturannya tu tak sesuai dengan situasi yang dia bualkan tu. Okey, dan yang ketiga, anak-anak autism ni juga ada kecacatan dari segi imajinasi. Sebab itu mereka suka buat benda-benda yang berulang-ulang. Mereka tak tahu macam mana nak main dengan kreatif. Okey, right. Jadi kita attack dulu kecacatan social interaksi ni. Jadi anak tak tahu berkawan, anak tak tahu berinteraksi secara sosial, macam mana kita nak buat? Jawapannya adalah ibu bapa harus menjadi individu yang awal yang berkawan dengan anak tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang ada anak autism wajib bermain dengan anak. Saya tahu mesti mak bapa akan fikir, main dengan anak je ke? Main dengan anak boleh sembuh daripada autism tak? Jadi kita kena ubah kita punya pemikiran tu. Kita selalu fikir kalau anak autism, apa ubat dia, apa injection yang kita boleh bagi, apa surgery yang kita boleh buat, ada tak? Kita selalu berfikir dari secara medical, cara perubatan. Tetapi sebenarnya autism ini adalah satu kurang upaya yang berlainan sikit. Dia ubatnya adalah bermain. Lagi banyak mak bapak boleh bermain dengan anak, lagi banyak anak tu boleh improve. Jadi contohnya pagi boleh bawa anak berjalan, bawa anak exercise. Sambil berjalan tu kita boleh cakap, tengok tu ada rama-rama, ada pokok, bawa dia pergi bermain kat taman ke. Pagi boleh buat, petang boleh buat, 15 minit. Kemudian dalam rumah kita boleh buat main baling-baling bola dalam besen ke, dalam apa-apa tong ke, ataupun kita buat bean bag, ambil kain 4 segi, masukkan ke kacang, kita jahit dan kita main campak-campak, main lompat-lompat. Sambil lompat tu kita boleh kira 1, 2, ataupun kita boleh menyanyi. Jadi bermain ni adalah satu aktiviti yang boleh attack anak punya kelemahan social interaksi dan kelemahan social komunikasi. Sebab kita ajar dia berinteraksi dengan kita dulu, dengan mak bapak dulu. Sebab mak bapak itu adalah core individuals dalam hidup anak, asasnya kan. Nanti bila anak dah pandai main dengan mak bapak, kemudian kita tarik abang adik kakak dia ke, sepupu sepapat dia ke, mak saudara dia, anak jiran sebelah, anak di kawasan perumahan. Bila dia dah kembang dia punya kemahiran social interaksi tu daripada ibu bapa kepada abang adik kakak, sepupu sepapat, mak saudara, kita nampak tak? Jadi dia punya lingkungan sosial dia tu semakin besar dan kita harap pada anak sekurang-kurangnya apabila anak berusia 5 tahun, anak dah bersedia untuk pergi ke prasekolah pendidikan khas ataupun boleh pergi ke center-center NGO. Dan saya rasa center-center NGO ni lebih murah lah kalau dibandingkan dengan terapi di hospital. Jadi bermain mula dulu dengan mak bapak. Sebab bermain tu dia boleh attack satu, kemahiran social interaksi.
sebab kita ajar dia bermain, ajar dia ambil giliran, mula-mula mak baling, lepas tu Aiman baling. Kemudian sambil kita main tu kita bercakap, banyak bercakap, kita menyanyi. Walaupun anak tak balas, it's okay. Awal-awal tu kita bagi saja input, tepuk amai-amai ke, the wheels on the bus go round and round ke, main tank-tank ke, ataupun kalau kita beli trampolin, semasa lompat trampolin tu kita kira okay, Aiman lompat 1, 2, 3. Jadi dia akan mendapat input-input ni. Dan nanti insyaAllah saya akan buat satu video pendek bagaimana nak stimulate kemahiran komunikasi anak, ataupun nak galakkan anak untuk berkomunikasi. So nombor satunya main, sebab main dia boleh attack 2 sekali. Kemudian jika anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita perlu fokus kepada kemahiran urus diri anak. Selalu saya dengar ibu bapa kata, anak saya tak boleh, ada masalah tidur, tak tidur sampai pukul 3-4 pagi, kemudian pukul 7 pagi dah bangun, saya dan suami penat, kami nak bekerja dan sebagainya. Jadi target yang kedua tu, kemahiran urus diri tu, kita betulkan tidur dia, kita pastikan dia tidur macam anak-anak tipikal yang lain, kita pastikan makan minum dia tu okey. Sebab ada juga anak autism yang kata, oh anak saya tak nak makan apa-apa, nak sarapan tengah hari, makan malam nak Ferrero Rocher saja. Ada tau. Ataupun oh anak saya makan tengah hari dengan makan malam nak KFC saja, pun ada. Jadi masa usia dia 2, 3, 4 tahun ni lah, kita pastikan dia punya makan tu betul, minum dia betul. Dan yang suka sekali adalah toilet training. Toilet training tu paling awal nak mula, saya kata 3 tahun. Kalau kita rasa anak kita tingkah laku teruk sangat, okey, tak apalah, 3 tahun setengah mula. Tapi jangan mula lambat-lambat sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau 3 tahun setengah tu okey, sebab kita buat dikit. Ada anak 6 bulan dah settle, ada anak 1 tahun dah settle, ada anak 1 tahun setengah dah settle. Tetapi lagi lambat kita mula toilet training, lagi lambatlah anak dapat kuasai kemahiran toilet training tu, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga yang saya nak bagi tahu pada ibu bapa boleh buat adalah mengawal tingkah laku anak. Selalunya bila masa anak dah diagnose autism tu, kita dah nampak dah bunga-bunga tingkah laku negatif tu keluar. Jadi dia bau kuduk-kuduk kecil kan. Jadi masa kuduk tu kita potong. Sebab tingkah laku ni dia ibarat kata orang tua-tua, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau dia umur 2, 3, 4 tahun tu, kita rasa ya Allah susahnya tingkah laku dia ni, pening kepala. Bayangkan kalau kita tak bentuk tingkah laku dia, anak dah 17, 18, 19 lagi bengkok mak bapak. Jadi walaupun kita rasa susah 2, 3, 4 tahun, masa tu kita bentuk. Nanti saya boleh kongsi macam mana nak bentuk tingkah laku. Saya rasa saya berhenti dulu di sini. Jadi saya buat summary untuk intervensi awal anak-anak mengalami autism yang mak bapak tak mampu nak bawa pergi ke terapi. 1, banyakkan aktiviti bermain, main dalam rumah, luar rumah, bawa jalan-jalan, kayu basikal roda 3, naik buaian, macam-macam boleh buat. Dan sambil kita main tu kan, kita bina hubungan yang penuh dengan kasih sayang, ramah mesra dengan anak. Juga kita bagi banyak input komunikasi pada dia. Kita sembang-sembang, kita nyanyi, kita ajak dia berbual, walaupun dia tak balas, tak apa. Itu kita perlu buat. Itu 1. Dan yang nombor 2, kita mula ajar kemahiran urus diri. Pastikan tidur, makan dia tu tak ada masalah. Kemudian toilet training. Toilet training itu kita boleh settlekan. Dan yang ketiga adalah kita mula kawal tingkah laku anak. Dan nanti yang tentang tingkah laku anak, macam mana nak kawal tu, saya akan buat video yang lain, ya. Saya baru dapat ilmu sebab saya ni otai kan. Saya baru dapat ilmu, rupanya dalam video YouTube ni saya kena kata silalah like video ini dan silalah subscribe. Saya tak pernah sebut. Ini kali pertama saya nak sebut sebab niat saya adalah kalau ramai yang subscribe dan like, nanti ramai ibu bapa yang tahu tentang kewujudan video saya dan boleh dapat manfaat daripada video-video yang saya hasilkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jika ada apa-apa soalan, komen di bawah, dan saya melihat komen tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh tahu apakah isu yang membimbangkan ibu bapa dan saya boleh kongsi ilmu di sini. Okey, sampai di sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.